Hai semua, selamat datang para traders Mualim Trade. Anda bersama Reza pada hari ini di dalam lagi satu episod masterclass di mana kita akan membincangkan teknik Bill Williams Fractal. Jadi Bill Williams Fractal ini adalah salah satu indikator yang anda boleh dapati di platform di ruang indikator apabila anda telah mencapai status expert. Jadi jika anda telah mencapai status ini, pastikan anda tidak terlepas untuk menggunakan indikator yang boleh memberitahu kita ataupun menandakan kepada kita peluang di mana pasaran akan bergerak ke atas ataupun ke bawah dengan menggunakan dua jenis fractal. Satu kita panggil fractal bullish dan satu lagi kita panggil fractal bearish. Jadi contohnya penggunaan dia kita akan tunjukkan di sini berdasarkan image bagaimana fractal. Apabila kita pasang indikator fractal, Bill Williams Fractal, dia akan kelihatan sebegini. Anda akan lihat ada penanda yang menunjuk ke atas dan juga penanda yang menunjuk ke bawah. Ada anak panah yang menunjuk ke atas dan juga anak panah yang menunjuk ke bawah. Jadi anak panah yang menunjuk ke atas ini, walaupun dia nampak macam dia nak naik, tapi sebenarnya dia tak menandakan dia akan naik, tetapi sebaliknya dia menandakan bahawa ini adalah fractal bearish. Kerana apabila dia menunjukkan anak panah menaik, itu menandakan bahawa itu adalah puncak tertinggi dalam 5 kelompok candlestick. Dan apabila kita ada satu candlestick yang tertinggi di tengah-tengah 5 candlestick itu, kiri kanannya kita akan dapat ada dua yang kita panggil lower highs. Okay? Fractal bearish. So dia punya paras tertinggi candlestick di kiri lebih rendah daripada candlestick yang ada anak panah ni, dan candlestick di kanan juga paras high dia lebih rendah daripada high candlestick yang ada anak panah ni. Jadi middle candlestick ataupun midpoint daripada 5 ni, dia dikelilingi oleh dua lower highs. Jadi ini adalah fractal bearish nama dia, kerana ia dinamakan sedemikian kerana ini menandakan bahawa aset akan turun selepas itu. Jadi apabila anda nampak anak panas begini, ini menandakan bahawa fractal bearish, indikator fractal menunjukkan bahawa ada pergerakan bearish yang akan menyusul. Dan kalau kita lihat di sini, selepas dua, kerana dia 5 candlestick kan, so apabila kita dapat indikator ni, ada dua candlestick di sini, jadi seterusnya kalau kita lihat ada kemerosotan harga selepas itu, yang menyusul selepas itu. Okey, dan candlestick corak seterusnya ialah fractal bullish, dan fractal bullish adalah apabila anda nampak anak panah yang menunjuk ke bawah. Dan ini kita panggil fractal bullish kerana dia menandakan bahawa di kiri dan kanannya terdapat dua candlestick yang menunjukkan higher lows. Okey, jadi paras terendah candlestick kiri dan kanan dia lebih tinggi daripada lowest point candlestick tengah ni. Okey, jadi ada dua higher lows dan itu menandakan bahawa satu pergerakan bullish akan menyusul, dan bullish maksudnya harga akan naik. So selepas kita dapat arrow di sini, sudah ada dua candlestick di sini, dan kalau anda lihat ada pergerakan bullish yang menyusul, mungkin tak serta-merta, mungkin selepas itu. Jadi dalam candlestick ke 1, 2, selepas dua candlestick ini ada 1, 2, 3, candlestick ketiga dan keempat selepas itu dia menunjukkan pergerakan bullish. Kelemahan indikator ini ialah dia mengeluarkan banyak signal. Jadi bila anda pasang, anda akan sentiasa nampak banyak arrow. Tak bermakna semuanya akan membuahkan hasil. Setengah-setengah fractal bullish ataupun bearish tidak membuahkan hasil yang begitu memanfaatkan trader. So contohnya kalau kita lihat sini ada satu bearish fractal kan, kerana dia menuju ke atas, so akan ada pergerakan bearish selepas ini, tapi selepas itu kita lihat corak menaik pula. So dia tak menjamin ramalan yang tepat setiap masa, tapi kita boleh gunakan sebagai panduan kerana ia adalah berdasarkan corak di mana pergerakan bearish dan bullish biasanya muncul. Dan contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah satu pergerakan yang bagus. So, kalau kita lihat ada 5 candlestick, 1, 2, 3, yang tengah-tengah ni nombor 3, 4 dan 5. Jadi kalau kita bertindak berdasarkan bullish fractal ini, apa yang akan kita expect ataupun jangkakan ialah ada pergerakan bullish selepas candlestick kedua, selepas candlestick tengah. So keempat, kelima dan keenam. So ada 3 candlestick besar selepas itu. So kita boleh gunakan bullish fractal pada masa-masa yang sesuai. Contoh masa yang sesuai ialah apabila kita gunakan fractal ini dengan indikator-indikator lain seperti trendline, seperti Fibonacci, seperti alligator. Okay, trendline ataupun garisan trend. Okay, so contohnya kalau dalam trend ini tadi, kalau kita lihat aset ini sedang menaik, kita mungkin tak akan memberi
banyak penekanan ataupun fokus kepada bearish fractal. Kerana kita tahu aset ini sedang mengalami satu corak menaik yang kuat, mungkin dia baru sahaja menyentuh support yang kuat dan mungkin momentum masih berada di paras yang tinggi, so kita mungkin tak akan beri perhatian kepada bearish fractal dengan begitu tinggi tumpuan kita. Tapi apabila kita nampak bullish fractal, itu mungkin menandakan kepada kita sudah masa untuk kita buka trade yang baru, kerana aset ini berada dalam trend yang menaik dan kemudian kita juga dapat signal daripada bullish fractal kita. Kita juga boleh gunakan fractal ini untuk panduan sebagai stop loss ataupun take profit. So, sebagai contoh stop loss, kita boleh tandakan contohnya ini adalah satu bullish fractal, kita boleh tandakan di paras terendah middle candle ini, kita tandakan itu sebagai stop loss. Dan kemudian kita buka trade dan kita boleh dilindungi dengan stop loss yang berdasarkan fractal tersebut. Jika kita tidak ada cara lain untuk menggunakan untuk menentukan stop loss. Okay. Dan kemudian apabila kita nampak ada munculnya bearish fractal yang baru, kita boleh tandakan itu sebagai paras untuk kita take profit, sama ada menggunakan paras terendah bullish fractal ini ataupun mana-mana indikator daripada corak 5 corak candlestick yang kita lihat di sini. Okay. So itu secara ringkasnya bagaimana kita boleh menggunakan indikator fractal. Jangan lupa dia ada dua, bullish dan bearish. Kita jangan keliru antara kedua-dua ini. Semak dalam akaun demo sebelum anda menggunakannya dan pastikan anda gunakannya dengan gabungan indikator-indikator lain yang anda lebih mahir supaya anda boleh mendapat signal yang ada pengesahan daripada sesuatu yang anda sudah biasa gunakan. Okay, jika ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk like video ini dan juga tekan butang subscribe, tekan butang like dan juga tekan butang loceng supaya anda sentiasa mendapat update daripada channel kami apabila ada notifikasi yang baru. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Selamat trading dan selamat berjaya. Jumpa lagi.